Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Syarif Islam dalam Berita Pagi edisi Rabu 15 Februari 2023. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas ke Turki malam tadi bagi menyatakan sokongan moral kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan dan rakyat negara itu yang dilanda gempa bumi awal minggu lepas sehingga mengorbankan puluhan ribu nyawa. Pesawat khas yang membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas kira-kira pukul 11.15 malam dari Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Lawatan sehari ke Turki turut disertai Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Amrizan Muhammad Ali serta pegawai tinggi kerajaan. Perdana Menteri dijangka tiba di Gaziantep waktu tempatan Turki 7.30 pagi untuk meninjau lokasi bencana dan bertemu pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART sebelum berlepas ke Ankara bagi mengadakan pertemuan dengan Erdogan. Terdahulu Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau ke Turki atas permintaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Jelasnya beliau dihubungi 2 kali oleh Erdogan yang meminta dirinya ke Turki. Bantuan kerajaan terhadap Turki adalah bagi membalas jasa baik negara itu yang banyak membantu Malaysia ketika berdepan pandemik COVID-19. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia juga berikutan kejadian gempa bumi yang berlaku itu adalah kejadian buruk dalam sejarah. Mengapa kita berikan tumpuan yang khusus? Kerana malapetaka ini paling teruk dalam sejarah selain daripada tsunami yang berlaku di Aceh, dan pesan kematian dan kerosakan itu memang masih diperkirakan dan jumlah jauh mengatasi apa yang diunjurkan sebelum ini. Keduanya untuk Turki secara khusus itu negara yang banyak sekali membantu negara kita. Kita tahu umpamanya MAHB yang mengoperasi airport di sekitar Istanbul, dan bila menerima keadaan kerugian besar setelah COVID, itu dibantu dengan dana yang besar oleh Turki. Jadi saya mahu rakyat juga tahu ini bukan hubungan biasa, kerana pertamanya sahabat, keduanya sangat dekat dengan kita, dan ketiganya bila keadaan syarikat kita itu mengalami permasalahan besar, itu dibantu luar daripada kaedah dan pertimbangan biasa yang mencecah jumlah yang agak besar. Baik, sementara itu Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) Malaysia bersama Global Ikhwan Service and Business Holdings turut menghulurkan bantuan kepada pasukan penyelamat Malaysia ke Turki. Naib Presiden MAPIM Zulhaniz Zainul menyatakan pihaknya tiba di Kem Malaysia Insarak Nur Dagi pada Isnin. Pasukan sukarelawan menyertai taklimat penugasan bersama 145 anggota pasukan mencari dan menyelamat SAR, MAS 01 dan MAS 10. Dan kita membuat sedikit serahan keperluan yang diperlukan, iaitu seperti heater, blanket, glove dan sebagainya untuk support bantuan yang telah pun mereka terima ataupun barangan yang telah pun mereka bawa. Ini usaha kecil yang kita tunjukkan, tanda solidariti kita, prihatinnya masyarakat Malaysia bukan saja kepada mereka yang terkesan tetapi juga kepada frontliners kita yang telah memberikan komitmen yang saya rasa sangat luar biasa. Malaysia dan Indonesia akan memperkukuh kerjasama dua hala dalam bidang sekuriti makanan, menerusi perdagangan agromakanan serta kerjasama teknikal pertanian yang bagi menjamin sumber makanan yang mampan dan berterusan.
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS dalam kenyataan memaklumkan perkara itu dibincangkan dalam pertemuan antara menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu dengan Duta Besar Indonesia di Malaysia Hermono di Menara Lembaga Pertubuhan Peladang semalam. Kedua-dua negara berkenaan turut bersedia untuk memperkukuh kerjasama dua hala dalam bidang pertanian termasuk kerjasama di bawah platform serantau ASEAN. Selain itu, Indonesia juga bersedia untuk mengeksport jagung bijian untuk produk ternakan seperti daging, susu dan telur ayam bagi memenuhi keperluan Malaysia. 2.5 juta pengguna telah mendaftar di aplikasi MyJPJ bagi mendapatkan cukai jalan dan lesen memandu digital yang diperkenalkan 4 hari lalu. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata pihaknya menyedari terdapat kesukaran mengakses aplikasi berkenaan pada hari pertama dan kedua. Namun ketika ini ia telah stabil. Jadi ini memang sesuatu yang mengambil masa. Memang kita dah expect dah akan ada masalah. Kita cuba selesaikan sebab hari pertama memang expect. Ada satu ketika pada 10 hari bulan Februari, pada satu saat ada 500,000 orang. Lebih 500,000 orang nak mendaftar. Pada masa yang sama. Jadi sudah tentu dia akan ada sedikit kelembatan. Tapi kita dah rectify dan kita cuba perbaiki dan setakat ini sistem itu dah stabilize. Beliau memberitahu media selepas melancarkan Arts on the Move di Ibu Negara. Pangkalan data sistem MySikap Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah diintegrasikan dengan pihak berkuasa lain sejak 2007. Ketua Pengarah JPJ, Datuk Zalaini Hashim dalam kenyataan yang memaklumkan proses pengintegrasian pangkalan data sistem itu melibatkan agensi termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM dan pihak berkuasa tempatan PBT. Beliau berkata demikian sebagai merujuk kepada kenyataan media oleh bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan yang bertajuk semua pihak mesti sepakat tentang cukai jalan, lesen memandu digital, kata bekas KPN. Beliau turut menjelaskan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT PDRM turut melaksanakan penguatkuasaan melalui semakan integrasi dengan sistem MySikap JPJ atau paparan kod QR. Sementara itu, beliau berkata projek pendigitalan berkenaan merupakan projek perintis dan akan memastikan usaha penambahbaikan secara berterusan dilaksanakan bagi memastikan keberkesanannya serta memberi manfaat kepada negara dan rakyat. Sebanyak 197 kandungan di pelbagai platform media sosial diturunkan pada bulan lepas kerana melanggar etika penggunaan media berkenaan. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, daripada jumlah itu 101 kandungan adalah dari platform TikTok. Setakat hari ini, KKD tidak memohon tindakan untuk menutup atau menyekat mana-mana akaun pengguna media sosial tersebut. Sebaliknya, hanya menurunkan kandungan yang dimuat naik. Sebenarnya ada 3 cara di mana konten ini diturunkan. Bagi TikTok itu sendiri, mereka mempunyai artificial intelligence ataupun AI dan saya difahamkan daripada pihak TikTok sebanyak 90-95% konten yang diturunkan itu diturunkan secara automatik kerana melanggari konten community guideline TikTok itu sendiri. Kedua adalah daripada laporan pengguna dan ketiga adalah daripada permintaan agensi ataupun badan penguatkuasa. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Wangsa Maju Zahir Hassan berhubung usaha menyekat pengguna akaun yang memuat naik kandungan menyalahi peraturan seperti menggugat perpaduan kaum. Expo dan Persidangan Pertahanan dan Keselamatan Cyber Asia, Cyber DSA yang mengetengahkan trend terkini dan akan datang dalam pertahanan dan keselamatan cyber bakal diadakan pada 15 hingga 17 Ogos tahun ini. Cyber DSA akan menampilkan ucap tama, syarahan, perbincangan meja bulat dan pameran mengenai teknologi keselamatan cyber baru. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching berkata Cyber DSA akan menjadi penghubung bagi pembentukan kerjasama dan kolaborasi untuk mengendalikan pengetahuan, kepakaran dan pengalaman ke arah pendigitalan dan keselamatan.
Tambahnya, walaupun pendigitalan telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian serta pemacu ekonomi utama Malaysia, dilaporkan negara mengalami kerugian RM600 juta tahun lepas akibat jenayah cyber. Bagi mewujudkan ruang cyber yang selamat secara mampan untuk semua, kerjasama semua pihak berkepentingan, tempatan dan antarabangsa adalah faktor penting. Baik, seramai 56 orang pendatang tanpa izin parti ditahan dalam operasi penguatkuasaan imigresen awal pagi tadi di sebuah penempatan haram warga asing di Cyberjaya. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Seri Khairul Zaimi menyatakan kesemua ditahan merupakan warga Indonesia berusia 16 sehingga 70 tahun. Selain itu, sebanyak 100 buah rumah haram telah diperiksa dan turut menahan 26 orang lelaki dan 29 orang wanita. Daripada beberapa pertanyaan yang dibuat oleh saya sendiri dan juga oleh anggota-anggota operasi, didapati bahawa mereka ini telah masuk ke Malaysia dengan pas lawatan sosial sejak tahun 2016 dan tidak keluar sejak itu, dan mereka bekerja secara tidak sah di kawasan-kawasan pembangunan dan juga bekerja sebagai pencuci dalam sektor perkhidmatan ini, sebagai tukang cuci di beberapa buah bangunan di kawasan sekitar. Beliau memaklumkan perkara itu selepas operasi penguatkuasaan imigresen di Cyberjaya, Selangor. Tambah beliau, seramai 40 parti berjaya meloloskan diri, manakala selebihnya gagal selepas berjaya dipatahkan pasukan operasi. Kesemua ditahan akan disiasat di bawah Akta Imigresen 1959-63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Dua lelaki cedera akibat kejadian tanah runtuh yang berlaku di Tapah, Perak petang semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri JBPM Perak dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.45 petang. Setibanya di lokasi, tanah runtuh telah mengakibatkan sebatang pokok tumbang dan menghempap rumah mangsa. Kedua-dua mangsa yang merupakan warga negara Myanmar telah tersepit di bawah runtuhan. Mangsa berjaya dikeluarkan anggota bomba dan mengalami kecederaan di bahagian kaki. Mereka kemudiannya diserahkan kepada pihak ambulans untuk tindakan lanjut. Beberapa kawasan di daerah Batang Padang dan Kampar Perak dilanda banjir kilat. Ia susulan hujan lebat berterusan sejak pukul 4 petang semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di daerah Batang Padang. PPS Dewan Orang Ramai Kampung Semi dibuka malam tadi menempatkan sebuah keluarga terdiri daripada seorang wanita dan bayi. Antara kawasan terjejas adalah Kampung Sami Tapah, Taman Highland Park, Taman Tapah 2 dan Kampung Pahang. Sementara itu, di daerah Kampar, banjir kilat dikesan melanda kawasan Pekan Gopeng. Keadaan bagaimanapun dilaporkan terkawal dengan anggota Agensi Pertahanan Awam APM telah digerakkan untuk tugasan kawalan dan pemantauan. Operasi mencari dan menyelamat SAR Komando Tentera Darat Lance Corporal Adrian Baitin yang dikuatiri lemas semasa menjalani latihan selaman dasar laut diteruskan pasukan komando. Panglima Tentera Darat PTD Jeneral Tan Sri Zamrud Muhammad Zain berkata operasi SAR yang melibatkan pelbagai agensi lain telah dihentikan mengikut SOP yang dijalankan selama 7 hari. Terima kasih kepada semua agensi termasuk APMM, PDRM, Navy dan komando kita sendiri. Semalam saya dipahamkan mengikut SOP yang tertentu 7 hari cari macam contoh PDRM, Navy dia berhenti carilah. Tapi kita komando, budak-budak komando ni yang saya rekrutnya tim dan juga PDRM akan teruskan sampai ke 10 hari. Once 10 hari tak jumpa juga dia akan stop lah.
Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kem Said Sirajuddin, Gemas Jempol, 7 Februari lepas. Lance Corporal Adrin Baintim, 25 tahun, dikuatiri lemas selepas hilang ketika menjalani latihan menyelam di 0.7 Batu Nautika Barat Daya, Pulau Undan, Melaka. Seorang pegawai penerbitan di sebuah universiti tempatan direman 4 hari kerana disyaki mengemukakan dokumen tuntutan palsu bagi projek pendidikan berjumlah kira-kira RM330,000 antara tahun 2018 hingga 2022. Perintah reman terhadap wanita berusia 40 tahun itu dikeluarkan di Mahkamah Majistret selepas mahkamah membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Menurut sumber, suspek disyaki mengemukakan dokumen tuntutan palsu melibatkan sesuatu bayaran dengan menggunakan surat dan dokumen sokongan palsu bagi projek pendidikan. Katanya aktiviti dan tuntutan yang dilakukan tidak melibatkan kaki tangan di bawah wanita itu. Wanita berkenaan ditahan 4 petang pada Isnin ketika hadir memberikan keterangan di Pejabat SPRM Selangor. Di Mahkamah Session, bapa dan adik lelaki bekas Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rosman Isli, ialah pemegang saham terendah dalam Labuan Liberty Port Management Sdn Bhd LLPM selaku syarikat pengendali sementara Terminal Pelabuhan Merdeka Wilayah Persekutuan Labuan. Saksi ke-22 pendakwaan iaitu penolong pendaftar syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Adlin Syakira Muhammad Roslan berkata, Isli Siput dan Tony Nolan masing-masing memegang sebanyak 31,250 unit daripada keseluruhan 3 juta unit saham berbayar LLPM. Beliau berkata demikian dalam perbicaraan terhadap Datuk Rosman yang didakwa menggunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan iaitu kontrak pekerjaan sebagai operator pelabuhan. Perbicaraan bersambung 6 Mac ini. Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid mengakhiri perkhidmatan beliau sebagai Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM semalam. Terdahulu, majlis penyerahan nota serah tugas dan penyerahan tongkat kuasa dibuat dengan diserahkan kepada Timbalan Ketua Pengarah Operasi Datuk Abdul Wahab Mat Yassin di Ibu Pejabat JBPM Putrajaya. Beliau juga menerima hormat Panglima seterusnya memeriksa perbarisan kawalan kehormatan yang dianggotai seramai 2 orang pegawai dan 99 orang anggota. Sepanjang 35 tahun perkhidmatan, beliau telah memegang beberapa posisi penting termasuk Pengarah Bomba Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta penolong Ketua Pengarah Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan JBPM. Beliau telah dilantik menjadi Ketua Pengarah JBPM pada 11 Jun 2018. Beralih ke perkembangan luar negara. Seminggu berlalu sejak gempa bumi dahsyat melanda Turki. Penduduk yang terselamat mendakwa keadaan mereka bertambah buruk. Kecewa dan kehilangan tempat tinggal, mangsa gempa berkata bantuan kemanusiaan terlalu lambat tiba di kawasan dilanda gempa. Angka korban di Turki dan Syria kini mencecah lebih 35,000 dan jumlah itu dijangka terus meningkat. Namun harapan untuk menjumpai lebih banyak mangsa yang terselamat di bawah runtuhan semakin pudar. Menurut Penguasa Pengurusan Bencana dan Kecemasan Turki, angka rasmi kematian di negara itu setakat ini ialah 31,643 dengan 160,000 penduduk terpaksa dipindahkan daripada kawasan gempa. Bantuan sudah tiba di kawasan gempa di mana menurut pihak berkuasa terdapat lebih 1 juta mangsa tinggal di tempat perlindungan sementara. 2 orang berjaya diselamatkan dari runtuhan di Hatay, Turki pada Selasa waktu tempatan. Pasukan penyelamat berjaya mengeluarkan seorang lelaki dan seorang wanita yang tersepit di bawah runtuhan. Lebih seminggu selepas gempa bumi, tumpuan usaha bantuan telah beralih kepada membantu orang ramai yang kini bergelut tanpa tempat berteduh atau makanan yang mencukupi dalam kesejukan.
ASEAN merancang mengembangkan inisiatif tertingkap tunggal dengan Jepun bagi meningkatkan dagangan dua hala tahun ini. Setiausaha Agung ASEAN, Kau Kim Hon berkata, ia serentak dengan ulang tahun ke-50 hubungan bilateral kedua-dua pihak. Bercakap pada seminar mengenai hubungan ASEAN-Jepun pada Isnin, Kau mengesahkan sebagai tambahan kepada pelaksanaan perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP ASEAN berharap untuk memperluas tertingkap tunggal ASEAN ASW dengan Jepun untuk memudahkan perdagangan. Perdagangan dua hala ASEAN dan Jepun telah berkembang kukuh selama ini mencecah $240.2 bilion pada 2021, meningkat 17.2% berbanding 2020 dan melebihi paras pra-pandemik. ASW yang telah dilaksana pada 2019 membolehkan semua negara anggota melakukan pelepasan kastam yang lebih pantas selain pengurangan kertas. Vietnam Airlines secara rasmi menyambung semula penerbangan Hanoi Kuala Lumpur dengan kekerapan 4 kali seminggu. Ia melibatkan penerbangan hari Isnin, Khamis, Jumaat dan Ahad. Syarikat penerbangan itu turut melancarkan promosi tiket penerbangan bermula $197 untuk perjalanan pergi dan balik termasuk cukai dan yuran. Tiket ditawarkan mulai sekarang hingga 26 Mac ini. Syarikat penerbangan itu kini mengendalikan 11 penerbangan seminggu membabitkan laluan Ho Chi Minh City dan Kuala Lumpur. Penerbangan dari Hanoi ke Kuala Lumpur akan mengukuhkan jalinan penerbangan antara Vietnam dan Malaysia. Pada 2019 sebelum wabak COVID-19 melanda, Vietnam Airlines memberi perkhidmatan kepada lebih 220,000 penumpang antara Vietnam dan Malaysia. Menyokong menu ramah tu kan, kita dapat tengok dalam menu tu ada air lengkap dengan protein semua. Amat bagus lah menu ramah ni. Saya tak pernah try lagi sebab ni pun first time ni jalan-jalan dekat ni terjumpa satu stiker kan, dia punya signboard menu ramah tu kan. Tapi saya pernah dengar lah pasal menu ramah ni. Saya akan try dalam hujung-hujung bulan kot. Hujung-hujung bulan kan mungkin kat dalam kita perlukan ni kita akan try lah. Tapi kalau kita tak perlukan mungkin kita akan bagi kepada orang yang perlukan lah. Biasa daripada sekarang kan ekonomi kita banyak masalah ekonomi lah. Jadi kalau dalam RM5 tu Acik rasa berbaloi lah. Kalau boleh lah. Boleh membantu rakyat. Macam nasi ke apa tu boleh lah RM5 tu. Itu berbaloi. Dengan sayur sikit dan ikan. Berbaloi lah rasanya. Beralih ke sukan. Tiada aksi skuad muda bola sepak kebangsaan pada kempen Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China. Perkara tersebut disahkan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Datuk Hamidin Muhammad Amin. Jelas beliau keputusan itu dibuat kerana skuad E11 perlu memberi keutamaan kepada kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun 2024 pada September ini. Selain kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun, skuad E11 juga perlu memberi fokus kepada dua lagi kejohanan penting termasuk Sukan SEA Kemboja dan Piala AFF. Memang kita tak masuk. Saya dah buat yang semua dah, kita memang tak masuk. Kerana pandangan daripada diri semua dengan coach, kerana dia berdekatan dengan Asian Game, buat apa kita masuk banyak tournament semua, lalas semua berjaya, let kita fokus 3 tim yang besar, 3 tournament yang besar. Menurut Datuk Hamidin, perkara itu sudah dimaklumkan kepada Majlis Olimpik Malaysia dan tidak mendapat sebarang bantahan. Aksi bola sepak Liga Malaysia bagi musim 2023 melibatkan perlawanan di tempat lawan bakal disiarkan secara langsung menerusi skrin besar. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Jelas beliau, perbincangan awal antara kementeriannya dengan Kementerian Belia dan Sukan KBS telah dilakukan. Kita harap akan ada mungkin sedikit kerjasama bersama-sama dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk membuat siaran secara
skrin besar di beberapa tempat yang strategik bergantung kepada perlawanan-perlawanan tertentu. Jadi saya bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan bersama dengan Ketua Pengarah Penyiaran telah mengadakan satu pertemuan awal dan kita akan telusuri isu ini supaya kita dapat umumkan kelak jadual untuk siaran secara big screen. Dalam hari itu, Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan turut menyambut baik usaha tersebut. Tetapi melihat skrin yang besar dan menyokong bersukan mereka main pada malam tersebut. Menjelang Sukan SEA 2023 pada Mei ini, Ketua Kontingen CDM Malaysia ke Tamasya di Kemboja, Datuk Muhammad Nasir Ali, berpuas hati dengan persiapan negara tuan rumah. Semua venue pertandingan pada Tamasya itu memenuhi keperluan dan keselesaan atlet. Beliau yang melakukan lawatan di Phnom Penh pada bulan lepas berkata berdasarkan pemerhatian, kesemua kerja menaik taraf venue adalah mengikut perancangan ditetapkan sebelum tamasya itu berlangsung dari 5 hingga 17 Mei ini. Jelas beliau, persiapan untuk Sukan SEA Kemboja berjalan lancar manakala perkampungan atlet masih dalam proses pembinaan dan dijangka siap sebelum tamasya bermula. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Nasir menyorakan keyakinan gandingan atlet muda dan senior mampu melaksanakan misi besar bagi memastikan jalur gemilang terus berkibar megah pada tamasya itu. Pada Sukan SEA ke-31 di Hanoi, Vietnam, Malaysia menduduki tempat ke-6 selepas merangkul 39 pingat emas, 45 perak dan 90 gangsa melepasi sasaran pingat ditetapkan. Liga Malaysia 2023 kini kembali dibawakan untuk anda 75 perlawanan keseluruhan dengan 1 perlawanan sumbangsih, 52 perlawanan Liga Super, 8 perlawanan Piala FA dan 14 perlawanan Piala Malaysia. Dibawakan secara percuma untuk anda di saluran RTM. RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Saudara, paparan ramalan cuaca itu tadi mengakhiri Berita Pagi edisi Rabu 15 Februari 2023. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.